Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MK54 Official channel di YouTube. Okey guys, mungkin korang tengok MK54 channel dah lama tak buat konten. So hari ni konten kita lain daripada lain guys. Lain daripada lain maksud dia kita ada satu channel konten baru. Dalam satu video kita tu MK54 channel kita sediakan 3 konten. Pertama of course prank. Kedua kita ada charity. Ketiga kita punya konten terbaru hari ini ia mengunsur unsur melibatkan true story. True story mengisahkan cerita tentang seseorang yang mungkin daripada penjara. Mungkin cerita hari ni kita orang baru keluar penjara dan dia telah membunuh orang dulu. So kita ceritakan daripada awal permulaan macam mana dia bunuh dan seterusnya dia berubah menjadi seseorang yang berjaya. Okay guys, tanpa berlengah masa, once you cross this world and into that unconscious state, you will vividly be present in everything you see. Closer and closer you go. Okey, Assalamualaikum. Kita kenalkan orang di hadapan kita ialah kita panggil nama samaran Encik Jo. Okey Encik Jo, apa khabar? Okey. Alhamdulillah. Okey, kalau kau sedia maklum Encik Jo ni memang dia pendiam sikit. Kita cakap satu dia jawab satu. Kita cakap dua dia jawab dua. So hari ni Encik Jo tahu kan? Encik Jo datang ke channel MK54 channel. Sebenarnya kita buat channel ni bukan untuk muka aib orang. Hari ini tujuan kita ialah memberi kesedaran untuk kita bersama-sama beringat ketika kita marah, ketika kita hilang kawalan, apa yang perlu kita buat. Boleh tak Encik Jo kongsikan sikit pendapat dan saya akan bertanya Encik Jo. Tak apa, Encik Jo saya tanya, Encik Jo jawab. Boleh Okey Encik Jo. Okey kita start Okey, hari ini saya nak tanya Encik Jo. First kali pada tarikh bila ke Encik Jo jadi seorang pembunuh? Umur 17 tahun. Umur 17 tahun. Waktu sekarang Encik Jo umur dah berapa dah? 32. Encik Jo sekarang umur 32 tahun. Encik Jo bunuh daripada 17 tahun. Boleh tak Encik Jo sharekan sikit macam mana Encik Jo membunuh orang tu dengan sengaja ataupun tak sengaja? Boleh tak ceritakan kejadian? Tak apa Encik Jo, cerita tak apa, kita slow, kita relax. Okey, Encik Jo macam mana? Cuba Encik Jo kisah sikit waktu tu Encik Jo sekolah, Encik Jo bergaduh kan, macam Encik Jo fahamkan tadi. Jadi saya seorang peniaga burger. Seorang peniaga burger. Macam mana Encik Jo daripada seorang peniaga burger boleh melakukan kes macam tu? Saya tolong kawan. Tolong kawan. Waktu tu ada pergaduhan ke apa Encik Jo? Ada pergaduhan. Macam mana? Pergaduhan. Pergaduhan. Ketika tu Cik Jo sedang berniaga ke, bergaduh waktu tu ke, ataupun setelah habis berniaga? Sedang berniaga. Sedang berniaga. Apa yang diorang boleh membuatkan Cik Jo sampai hati untuk membunuh orang? Pasal kawan. Pasal kawan. Cik Jo sengaja ataupun tak sengaja membunuh orang tu? Tak sengaja. Macam mana Cik Jo membelasah dia ke macam mana? Cuba Cik Jo cerita. Cik Jo angkat dia, tendang ke, pijak ke apa, lepas tu dia meninggal macam mana? Cuba Encik Jo share sikit.
Time tu saya tengah menjaga dia tengah potong roti. Saya angkat pisau, saya tengok potong telinga dia. Waktu tu Encik Jo tengah potong roti. Lepas tu ada pergaduhan. Lepas tu pada masa sama Encik Jo memegang pisau. Sebelah pisau, lepas tu terus potong telinga dia. Tapi macam mana dia mati Encik Jo? Sebab dia ada penyakit HIV. Dia ada penyakit HIV. Waktu tu Encik Jo tahu tak dia ada penyakit HIV ke macam mana? Tak. So Encik Jo waktu dah terbunuh tu, Encik Jo terus balik rumah ke, ataupun Encik Jo masih berlengah-lengah di kawasan situ ke, ataupun macam mana? Kita orang classmate ada 6 orang. Oh, Encik Jo ada 6 orang. 6 orang motif pembunuhan tu lah. Siapa yang potong telinga dia tu Encik Jo? Saya potong telinga dia. Awak? Okey, Encik Jo yang terpotong. Mungkin Encik Jo waktu tu ingat potong telinga tak boleh membawa orang kata kematian. So waktu arwah mati tu, Encik Jo ditangkap 6 sekali di situ ke, ataupun Encik Jo ditangkap di rumah ke? Dekat rumah. Tangkap di rumah. So Encik Jo, apa pengalaman Encik Jo waktu Encik Jo terbunuh orang tu? Kan? Apa pengalaman Encik Jo? Boleh share sikit tak? Ya, trauma juga lah. Trauma. Waktu Encik Jo dah lakukan pembunuhan ni, Encik Jo tak rasa bersalah ke, kesian ke dengan family orang tu ke, apa macam mana? Sebesalah. Okey, maknanya Encik Jo ada kesedaran lah waktu Encik Jo bunuh dia. Encik Jo rasa menyesal, rasa kecewa, ada tak macam tu? Saya menyesal lah. Rasa menyesal. Oh, boleh tak Encik Jo share apa pengalaman Encik Jo menyesal tu macam mana? Kecewa tu macam mana? Nak cakap pun susah. Nak cakap susah. Tak apa Encik Jo. Encik Jo cakap je. Tak apa, kita sekarang berada di spontan. Encik Jo cakap je apa yang Encik Jo rasa. Kan, Encik Jo nak cakap kasar-kasar pun tak kisah. Okey, kat sini channel kita lebihkan kepada orang kata quality, originality. Tak apa Encik Jo cakap je. Mula rasa menyesal juga lah. Okey, rasa menyesal tu, rasa menyesal macam mana Encik Jo? Sebesalah pun ada. Sebersalah, alhamdulillah. So Encik Jo boleh tak, okey, yang tu dah kira bunuh dalam berapa lama yang Encik Jo dah terbunuh orang tu? Dalam berapa lama Encik Jo ditangkap oleh pihak polis? 1 hari je. 1 hari. Alhamdulillah. Memang orang kata pihak PDRM memang buat kerja cekap. Betul Encik Jo So Encik Jo Encik Jo duduk dah ditangkap, of course direman. Memang. Dalam berapa hari Encik Jo duduk di lokap polis lokap polis mana tu? Ampang. Lokap polis Ampang. So Encik Jo boleh tak share apa pengalaman Encik Jo, macam mana pihak polis menangkap Encik Jo? Yang tu saya nak pergi main komputer, main CC kan. Main komputer, main CC. Oh, Encik Jo memang suka main CC lah. Okey. So dia tangkap Encik Jo waktu tu, Encik Jo berada di CC lah, Cyber Cafe. Cyber Cafe. So 6 ni ditangkap sekali ke macam mana? Asing-asing. Oh, asing-asing. So bila ditangkap tu, Encik Jo ditangkap oleh polis. Dalam berapa hari tu direman? Kita sedia maklum kalau polis tangkap, kita akan direman, dilokap dan akan disoal siasat. Betul? So soal siasat dalam berapa lama Encik Jo duduk di sana? Ampang 5 hari, Sungai Way dengan Gombak. Ampang 5 hari, Sungai Way Dengan Gombak, Balai Gombak. So Encik Jo pergi ke setiap balai ni untuk soal siasat lah. So kat situ Encik Jo mengakulah telah membunuh dia. Tak mengaku. Sebab Encik Jo tak sengaja. Sebab mana sengaja. Oh, memang tak sengaja. Okey Encik Jo kat sini. Boleh tak Encik Jo share pengalaman Encik Jo? Kita tadi dah cerita macam mana Encik Jo terlibat dengan jenayah. Lepas tu macam mana soal siasat. Lepas tu boleh tak cerita macam mana berapa lama tu Encik Jo duduk di dalam penjara? Lama juga lah. Dalam berapa lama Encik Jo? Saya reman setahun. Reman setahun. Dalam setahun tu apa proses dia Encik Jo? Jalan kes. Jalan kes. Okey, jalan kes. Jalan kes ni macam mana? Macam mana kehidupan Encik Jo dalam masa setahun ni? Encik Jo duduk kat dalam penjara ni, macam mana kehidupan realiti penjara? Mula-mula saya susah lah. Mula-mula susah macam mana Encik Jo? Tak apa Encik Jo, kita share sikit macam mana Encik Jo duduk kat dalam
kan, dengan keadaan orang kat sana kan, Cik Jo macam mana nak survive kehidupan Cik Jo macam mana kat sana. Kita duduk penjara ni apa, jangan baik, jangan jahat kan, sedang-sedang je. Jangan baik dan jangan jahat, kena sedang-sedang. Maksud dia macam mana tu Cik Jo? Nak kata baik pun tak, nak kata jahat pun susah cakap. Tak apa Cik Jo, kita share sikit macam mana tu kalau kita baik sangat apa yang akan jadi, dan kalau kita jahat sangat apa yang kita akan jadi. Kat sana saya banyak belajar pengalaman lah. Pengalaman macam mana tu Cik Jo? Erti kehidupan kan. Okey, kehidupan yang maksud apa Cik Jo maksudkan ni, kehidupan yang macam mana Cik Jo? Tak apa Cik Jo, kalau Cik Jo ni, Cik Jo hisap rokok kan, hisap rokok dulu Cik Jo. Bagi Cik Jo, sebab apa semua guys, Cik Jo ni dia tak biasa di interview. Cik Jo ni dia seorang pendiam. Kalau kau nak tahu, lama jugalah kena buat keluar dia, sebab dia tak berminat untuk di interview. Tapi alhamdulillah hari ni dia datang and dia nak cakap, tapi mungkin dia tak pandai bercakap. So aku harap korang faham lah, ya. So macam mana Cik Jo? Cik Jo asingkan macam mana kalau kita baik apa akan jadi kat kita, dan kalau kita jahat sangat apa akan jadi kat kita selalunya kat dalam kehidupan dalam dunia penjara ni. Dulu saya baik lah. Saya tengok si singa buli je. Oh, kalau baik asyik kena bully je lah. Lepas tu? Tu saya jahat lah. Oh, lepas tu jadi Cik Jo jadi jahat lah kat dalam. Macam mana Cik Jo cerita macam mana Cik Jo jadi jahat kat dalam? Tak apa Cik Jo, kita cerita. Mungkin ada orang yang kenal dia kan, ada yang kenal bentuk badan dia, yang pernah duduk dalam ke apa, orang tahu dia memang kat dalam. Kalau kau nak tahu Cik Jo ni bukannya dia daripada luar dia tak sengaja mengakibatkan kematian, dan dia duduk di dalam, dia bukan duduk sebagai seorang yang biasa kan. Dia sangat, orang kata ekstrim lah kat dalam kat dalam penjara. Kalau korang tahu dia kat dalam memang ekstrim. So hari ni kita bukan share setakat orang kata pengalaman dia membunuh, tapi juga kita share pengalaman macam mana dia hidup di penjara. Boleh tak Cik Jo, macam mana Cik Jo hidup dengan ekstrim kat dalam? Saya nak cakap. Tak apa Cik Jo, cakap je. Dengan Muslim Mula-mula susah agak. Lama-lama saya boleh buat lah. Maksud dia je Cik Jo, apa yang boleh buat tu, apa yang tak boleh buat. Tapi Cik Jo, tak apa tak tu, kita cakap je. Guys, korang kena faham kan, ini adalah satu orang kata benda hitam dalam sejarah kehidupan. So bila kita nak buka tu, ada orang yang senang untuk berkomunikasi ataupun mendedahkan identiti, dan ada juga yang susah. So kat situ dia benda ni berat untuk kita mendedahkan benda ni, identiti kita. So maknanya kat sini kita tunggu jawapan Cik Jo. Mungkin Cik Jo ambil masa sikit untuk bercakap. Tak apa Cik Jo boleh cakap slow-slow kan, macam mana Cik Jo boleh hidup kat dalam kan, yang Cik Jo masukkan keganasan dalam hinggakan Cik Jo jadi keras kan. Sebab Cik Jo cerita tadi, Cik Jo mula-mula masuk dalam, Cik Jo jadi baik. Lepas tu Cik Jo kena bully, betul Cik Jo? Betul. Lepas tu Cik Jo berubah jadi orang kata violent, ekstrim lah. So boleh tak cerita salah satu yang keganasan yang Cik Jo buat, bergaduh ke, bertumbuk ke, apa ke? Tak apa, cerita je Cik Jo. Kita bagi kesedaran kepada rakyat. Saya dulu kat dalam pantauan Jabar kan, saya boleh je. Macam mana Cik Jo, tak dengar? Saya suka try orang. Oh, Encik suka cabaran? Encik Jo suka cabaran kat dalam. Cabaran macam mana? Try macam mana tu? Saya suka try orang. Suka bergaduh ke, bertumbuk ke? Saya suka bergaduh. Suka bergaduh. Encik Jo pilih pasangan Encik Jo ni untuk bergaduh ni, orang yang apa, yang lama-lama duduk dalam ke, ataupun macam mana Encik Jo? Saya suka apa, yang ada orang ada nama kan. Yang ada nama maksudnya gangster. Gangster budak-budak atas kan. Oh, kira budak-budak atas. Budak-budak atas ni apa maksud Cik Jo tu? Dia kira penghulu situ lah, abang situ. Oh, dia kira abang besar kat situ lah. Besar. Abang besar. Oh, Cik Jo try yang abang besar ni lah. Oh,
Maknanya Encik Jo try tu, Encik Jo datang terus pukul dia ke, terus ajak dia one by one ke, ataupun datang macam mana Encik Jo? Boleh cerita sikit? Saya tentu saya orang baru. Dia bagi saya pilih 3 pilihan. Kau nak jadi gangster ke, jadi bingai, jadi jambu. Okey. Lepas tu apa yang Encik Jo pilih? Saya pergi jadi gangster. Jadi gangster. Lepas tu terus pergi mana Encik Jo? Saya baru naik terus pijak budak kepala dia. Encik Jo datang terus pijak ke kepala dia? Alhamdulillah. Guys, korang tengok kan, ni ialah true story true story di mana Encik Jo cerita benda ni nyata benda ni tak ada reka ataupun dibuat-buat edit gabungkan. Ini ialah satu cerita true story kehidupan seorang manusia daripada first sampai akhir. Kita akan cerita insya-Allah. So siapa-siapa yang tengok video ni channel YouTube ni, so insya-Allah dapat dari situ kita ambil positif dan negatif. So Cik Jo kita sambung balik. Kat situ Cik Jo datang sepak muka dia. Mungkin kalau bagi saya kalau mungkin macam kat luar ni lah, kalau abang besar tu mesti ada geng ramai. Cik Jo pukul abang besar dia tu, yang tim-tim dia ni tak mesti ampun. Satu bilik pijak saya. Satu bilik pijak awak. Maknanya apa yang Cik Jo buat? Cik Jo lari ke? Lawan ke? Panggil warden ke apa? Tak nak adab je lah. Adab? Dalam satu bilik berapa orang Cik Jo? Master 30 orang. 30 orang? Pukul Cik Jo seorang? So apa, macam mana Cik Jo menepis, melawan? Adakah Cik Jo lepas ataupun Cik Jo dunyai ataupun macam mana? Tuhan je tahu lah. Tuhan tahu. So kat sini guys, macam mana InsyaAllah so Cik Jo dah pergi lepas. Cik Jo kena pukul ramai-ramai. Cik Jo masuk hospital ke macam mana ke? Saya kena asing. Oh, bilik asingan. Bilik asingan ni untuk apa Cik Jo? Orang salah Orang salah. Kira orang kat penjara tu kalau salah tutup bilik. Bilik, tutup bilik lah kira. Berapa hari Cik Jo? Seminggu. Seminggu. Dalam seminggu tu tutup bilik ni, dalam bilik tu macam mana Cik Jo? Bilik gelap lah. Bilik gelap. Ada makan jugalah. Ada makan lah. So dalam duduk bilik gelap tu, dalam seminggu bilik gelap tu bilik gelap je lah. Bilik gelap je lah. Memang tak ada matahari cahaya Tak ada. So ada tak macam kita tengok cerita movie-movie Mak Saleh ada tikus kat sana, kat dalam tu, ada macam tu? Ada lah. Ada. So macam mana Cik Jo hidup dalam tu? Mula-mula mana boleh terima lah. Lama-lama boleh tak. Oh, mula-mula memang Cik Jo tak boleh terima lah. Lama-lama dia dah immune, dia dah sebati dah okey lah. Dalam seminggu tu, okey, Cik Jo dah duduk dalam bilik gelap tu selama seminggu dan pihak penjara bagi punishment, orang kata hukuman untuk Cik Jo. Cik Jo balik-balik ke blok tempat asal ke ataupun macam mana? Saya kena pindah bilik. Kena pindah bilik lah, tak boleh tempat yang sama lah. Tak boleh. Okey, maknanya Cik Jo tak duduk tempat yang sama lah. Cik Jo boleh tak cerita kat saya waktu Cik Jo pindah bilik, adakah benda tu berterusan lagi Encik Jo memukul orang ataupun Encik Jo insaf dengan tutup bilik 7 hari tu? Saya balik-balik, saya dapat tukar bilik B2 kan. Teruskan je lagi. Pindah bilik, saya masuknya tengok ada member. Member jadi, so saya jadi kereta kepala. Okey. Lepas tu Encik Jo ada kawan lah. Saya ada kawan. Okey. Bila Encik Jo ada kawan, saya rasa kalau saya kan dah ada kawan, mungkin saya naik lagi kepala. Betul Encik Jo? So Encik Jo, apa yang Encik Jo langkah seterusnya tu dalam? Saya tengok dia setiap satu hari diorang buka ring kan. Oh, setiap satu hari dia orang ada buka ring Ring ni macam mana Encik Jo? Boleh tak bagi pemahaman sikit kat netizen kan, kat netizen ni, ring ni macam mana? Ring one by one ke macam dalam cerita Mak Saleh tu ke apa, macam mana? Lebih kurang lah. Lebih kurang. So Cik Jo punya part kat dalam tu apa? Saya jadi seorang fighter kan. Jadi seorang fighter. Oh, so Cik Jo asyik fight lah. Fight lah. Berapa ramai Cik Jo fight tu? Tengok bilik mana yang ada power lawan kereta kepala. Oh, orang panggil kereta kepal ni kira orang power lah. Kira orang fighter lah. Fighter lah. Fighter ni biasa kat luar ada orang Muay Thai, silat,
taekwondo, judo macam tu lah. So pengalaman Cik Jo fight dengan orang, ada tak pernah kalah? Pernah agak. Pernah? Dalam berapa kali tu? 3 kali. 3 kali dalam baru ke dah? Lama? Lama. Oh, waktu Cik Jo dah duduk lama, menang. Lepas tu ada yang kalah? Ada yang kalah. Kenapa Cik Jo kalah? Saya fight dengan budak sekolah Ibn Geni kan. Oh, budak yang dia ni, dia martial art dia apa Cik Jo? Dia main tinju kan. Dia main tinju? Oh, tinju ni tangan dia laju lah. Okey. Kat situ Cik Jo kalah dengan orang tinju lah. Kalau Muay Thai apa semua okey lah. Okey, maknanya kat situ tinju dia laju sikit tangan. Cik Jo waktu kalah tu, Cik Jo stop terus ke ataupun nak main lagi? Main lagi. Main lagi? Sampai tangan saya patah kan. Sampai tangan patah? Tangan mana Cik Jo yang patah? Kat sini. Oh, tangan kanan. Dah kalah itu, Cik Jo main lagi dengan dia ke ataupun dengan orang lain? Main dengan orang lain. Dengan orang lain. Cik Jo kalah ke menang? Menang. Menang. Okey, lepas tu Cik Jo cerita lagi. Berapa ramai Cik Jo rasa-rasanya anggaran dalam berapa ramai ni Cik Jo pernah orang kata try? Ramai ke lah. Dalam berapa ramai? Ramai dekat. Sebab saya remas setahun, masa yang panjang. Dalam 12 bulan. 12 bulan. 12 bulan tu dalam berapa ramai tu Cik Jo? Saya nak ingat balik tu. Dalam satu hari tu berapa orang? Dia seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Seminggu 3 kali, kau 3 kali, maknanya setahun naik. Mungkin ada dalam 50, 60, 100 ada ke? Mungkin. So dalam 100 ni, Cik Jo kata dalam fight tu 3 kali je kalah. 3 kali ya. 3 kali je. Maknanya dalam 97 kali dia menang, guys. So maknanya Cik Jo ni kalau korang tengok kat dalam YouTube ataupun dalam siaran, mungkin korang nampak benda ni biasa. Tapi kalau korang duduk sebelah dia, korang akan tengok dia siapa. Dia bukan orang yang sembarangan. Dia sangat sensitif dan dia sangat alert dengan persekitaran. Sebab dia dibesarkan dengan industri orang kata pergaduhan dengan kriminal, jenayah. So orang kata mungkin kehidupan dia dengan fight. So kat situ kita balik-balik dalam banyak-banyak orang tu, 3 orang yang kalahkan Cik Jo ni. Cik Jo pernah try lagi tak? Mana pernah try lah. Tak pernah try? Tak pernah try. So Cik Jo redo lah. Saya redo lah. Dia kira fighter lah. Dia kira king lah. Tak apa. Dia sekarang dia dekat dalam lagi ke dekat kat luar Cik Jo? Saya ingat dia kat luar sekarang. Dekat luar? Oh, dia asal dia orang mana Cik Jo? Dia orang Johor kan. Orang Johor. Oh, so orang Johor lah yang mengalahkan Cik Jo. Orang kedua tu orang mana? Orang KL. Orang KL. Dia berdekatan jugalah. Yang ketiga Cik Jo? Tak pasti. Boleh tak bagi tahu yang kalahkan Cik Jo ni kes-kes apa je? Kebanyakan kes samun lah. Oh, kes samun lah. Alright. So Cik Jo kat situ, pengalaman Cik Jo bila Cik Jo berhadapan dengan ramai orang dan jadi seorang mula-mula kita cerita start daripada membunuh membunuh. Lepas tu Cik Jo memang tak sengaja dan orang kata tak sengaja menyebabkan kematian. So bila dia mati, dia meninggal, kita pergi ke Lokap, kita pergi ke Ampang, Sungai Wei dan Gombak. Bila Gombak, Cik Jo terus pergi ke mana ni? Ke penjara. Reman dalam setahun tu Cik Jo bermacam-macam orang Cik Jo hadap kan? Cik Jo hadap untuk jumpa diorang. So kat situ apa pengalaman Cik Jo? Pengalaman saya banyak lah. Daripada saya mana gaji semayang sampai saya boleh semayang. Oh, Cik Jo belajar semayang kat dalam tu lah. Kat dalam. So apa lagi Cik Jo yang Cik Jo boleh share kan? Banyak lah. Benda mana kita mana fikir kat luar, kat dalam mesti macam-macam ada kat dalam. Seperti apa tu Cik Jo? Semua ada lah. Cuma perempuan ni tak ada. Ya. Tak ada perempuan Cik Jo? Kalau ada perempuan saya boleh duduk Cik Jo. Okey Cik Jo nak tanya, boleh tak bagi tahu kat netizen kita ni, kadang-kadang kan kita tengok kes Juvana, kes meningkat jenayah kat KL, kat Malaysia ni lah. Boleh tak bagi tahu kat orang kata kat
yang apa orang kata baru-baru nak menceburi dunia gangster ni, baru-baru nak menceburi dunia pergaduhan ni, boleh tak bagi tahu sikit advice kat dia? Boleh tak Jojo? Daripada budak-budak baru nak naik kan, sekarang nak ambil gangster, kau simpan lah gangster kau. Sebab apa, kat dalam memang susah. Saya nak cerita pun tau. Apa Jojo? Cerita je. Memang perit lah kat dalam. Cerita macam mana perit dia, bagi dia faham sikit. Sebab diorang ni ada yang acak-acak, ada yang betul-betul berani, ada yang main-main. Bagi tahu sikit kat diorang ni. Macam kat luar, kita kalau gaduh, kita ada geng. Kat dalam kita ada geng, kita seorang-seorang. Ada tak Cik Jo, orang kat dalam nak bunuh Cik Jo ke? Sebab apa Cik Jo asyik fight dia mesti orang merah mata. Sebab saya suka kacau orang dalam kan. Oh, suka kacau orang. Cik Jo kacau orang tu macam mana Cik Jo? Cuba cerita sikit. Saya sepak kepala dia lah, saya tendang lah. Cik Jo lalu-lalu sepak muka orang terus ke macam mana? Terus sepak muka orang lah. Tendang tu macam mana? Saya tendang dulu lah, apa? Dia tengah duduk diam-diam, Cik Jo tendang terus ke macam mana? Ataupun dia kacau Cik Jo? Saya suka kacau orang. Tengok Kacau orang? dia tengah makan ni, saya tendang lah. So maknanya guys tu bagi faham sikit Cik Jo, yang orang-orang yang nakal-nakal ni kat luar ni, yang belum pernah masuk dalam kan, bagi tahu sikit Cik Jo. Ya, Chan nak jadi gangster, simpan lah gangster kau. Belum kena tendang dengan Cik Jo lagi kan. Cik Jo ada geng lagi kat dalam? Ramai lah kawan. Kawan yang kaki buli orang lagi lah? Kaki buli ni. Maknanya Cik Jo cerita sikit kat diorang, orang-orang yang baru nak masuk dalam ni, yang nak rasa penendang muka diorang ni, selalunya muka yang kena tendang ni biasa orang-orang yang macam mana Cik Jo? Tengok lah, orang yang macam apa, poyo-poyo saya tendang lah. Poyo-poyo tu macam mana Cik Jo? Dia bajet-bajet kuat ke, bajet-bajet hero ke? Bajet-bajet badan besar. Bajet-bajet badan besar. Selalu yang kena tendang ni badan besar lah. Selalunya kat dalam Cik Jo, saya nak tanya, yang badan besar fighter ke ataupun badan yang fit? Badan fit lah. Badan fit. Yang badan besar-besar ni ada gangster kat dalam? Tak ada. Tak ada kan? Oh, maknanya badan yang besar-besar ni semua kat dalam jadi apa Cik Jo? Jadi bingai lah. Jadi bingai tu apa yang dia buat? Sapu bilik lah. Macam ni? Jadi tukar urut lah. Jadi tukar urut. Kemar bilik. Oh, okey. Kemar-kemar bilik semua lah. Alright. Ni bukannya semua yang badan besar maksud dia. Ni semuanya yang kat dalam. So, korang jangan terasa hati yang badan besar. Ni cuma orang kata sentuhan ataupun pengakuan seorang pembunuh yang mengaku apa yang dia buat kat dalam. Cik Jo boleh cerita tak? Yang paling ekstrim lah Cik Jo buli orang. Saya suka buli kes rogol kan. Oh, buli orang yang kes rogol lah. Macam mana Cik Jo? Cik Jo buli dia? Saya jadi kat kepala dia ikan pelohon kan, kepala dia. Cik Jo buat kepala dia jadi ikan pelohon. Macam mana Cik Jo buat kepala dia jadi pelohon? Saya tendang pakai apa? Pakai tumit kepala dia. Pakai tumit kaki. Cik Jo tak takut ke dia mati ke apa ke? Time tu saya baru umur 17 tahun ni. Oh, Cik Jo time tu umur 17 tahun. Okey, 17 tahun Cik Jo memang dah macam tu main pelohon kepala orang. Lepas tu apa lagi Cik Jo? Lagi buli orang. Sebab saya mau perform masuk, saya kena buli kan. Oh, so Cik Jo kena buli. Cik Jo buli orang pula lah. Buli. Cik Jo berapa lama dah kena buli? Dalam 1 bulan lebih ke lah. 1 bulan lebih Biasanya kalau normal orang masuk penjara ni, dalam berapa lama tu dia orang kena buli? Selama-lamanya ke? Atau ada tarikh 5 bulan ke, 10 bulan ke, setahun ke? Tengok juga pada keberanian juga. Ikut keberanian dia orang lah. Selalunya banyak yang jadi fighter ke ataupun masuk jadi bingai je? Semua jadi bingai, masuk jadi bingai. Jadi bingai. Kebanyakan yang masuk kes jadi bingai ni kes apa? Kes samun lah, pau orang lah. Oh, samun, pau orang lagi? Makan pau kedai semua. Makan pau kedai lah. Oh, dia masuk ke habis lah? Kena buli lah? Oh, kira dia pau kat luar. Encik Jo pau kat dalam? Pau kat dalam. Sangat menarik tu, ini ialah kehidupan realiti Ini bukan fantasi. So Encik Jo tadi saya dah bagi minta pendapat. Mungkin tak sampai Encik Jo. Encik Jo boleh bagi sekali lagi tak? Faham kat orang yang degil ni, yang rasa-rasa hebat kan? Yang ada yang nakal-nakal ni, bagi tahu sikit Encik Jo. Kita bagi tahu dia yang dunia kat dalam ni ialah dunia bukan sembarangan. Cakap sikit Encik Jo. Oh, dunia kat dalam ni.
cukup rumit lah. Saya dah cakap pun ya, memang Tuhan je tahu lah berapa perit je kan. Kalau tak percaya, cuba lah. Kalau tak percaya kan, saya rasa dia orang dengar ni pun dia orang fikir lah 10 kali. Tu kat penjara mana Encik Jo? Saya kat punya Kajang, Kat Kajang? YP kan. Blok YP. Okey. So Encik Jo memang duduk di YP saja ke ataupun pergi blok besar ada? Saya duduk YP, duduk kat YP camp. YP camp. So kat situlah orang kata start kejahatan Encik Jo ni. So kat situ Encik Jo sebenarnya belajar ambil pengalaman sebagai seorang fighter ataupun kita ambil sebagai seorang kita sebagai lelaki kita kena protect diri kita kan, sebab maruah kita ataupun kita belajar daripada kesilapan. Apa yang Encik Jo ambil daripada tiga? Saya belajar pada kesilapan lah. Belajar kesilapan. Pada masa sama Encik Jo belajar jadi lelaki. Lelaki. Jantan kan. Kita berani buat, kita berani tanggung. Alright. Guys, okey, sedia maklum rancangan ni kita akan ada part lain. InsyaAllah. So Encik Jo dia mungkin kita akan dia part tu benda yang dahsyat-dahsyat sikit pasal dia bully orang yang dia apa yang dia buat macam Encik Jo ada tikam orang ke apa ada kat dalam? Ada ke lah. So benda ni dia ada tikam orang, ada buat lelaki macam perempuan ke ada? Ada Encik Jo? Tak ada. Encik Jo, cuba cakap jujur Encik Jo. Tak ada. Tak ada kan? Sebab saya dimaklumkan oleh kawan-kawan saya kan yang duduk dalam kan, yang duduk ada yang duduk 5 tahun, 6 tahun. Dia orang nampak lelaki yang lembut-lembut ni nampak macam perempuan. Ada banyak ke macam tu? Banyak. So guys, kalau kau nak tahu topik ni lebih lanjut, kau orang kena tengok part 2. Part 2 kan, kau orang sedia maklum, jangan lupa subscribe, like dan share YouTube MK54 Official. Apa-apa pun guys, kita akan buat lain daripada lain. Dan insya-Allah kita akan improvise atau perbaiki kita punya skill, teknik, dan kita akan slow-slow. InsyaAllah apa yang berlaku ialah cerita yang nyata, kisah benar, tiada rekaan dan tiada sebarang reka cipta. Okay guys, apapun jumpa lagi. Cik Jo, cakap sikit. Cakap dia, jangan poyo sikit. Jangan poyo lah. Jangan poyo. Ingat tu Cik Jo cakap kepada apa mak-mak gangster yang baru gangster main-main ni, cakap sikit Cik Jo, pesan. Setakat gangster tiap ayam simpan je. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.